9 orang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis kita ini dengan lebih dulu kita zikir munajat. Saya nak ingatkan sikit dalam zikir munajat. Kita jangan rasa remeh zikir munajat. Jangan sekali-kali kita merasa sesuatu yang remeh. Apa ni untuk zikir munajat, zikir munajat. Jangan. Sebab apa yang akan kita buat ni adalah sesuatu yang memang kita dah belajar pada dia. Nak dapat syurga tanpa azab, tanpa hisab apa. Kena selalu sebut la ilaha illallah, syahadah. Syahadah. Kan? Kita bukan setakat sebut. Biarlah ianya sampai ke tulang hitam kita. Mana kita tak ada harap pada orang lain, tak ada nak sembah orang lain, tak ada. Hanya Allah sahaja, la ilaha illallah. Kan benda. Ni ada benda orang datang ni daripada Kedah. Dekat tempat kita ada duduk sana, benda duduk letak, saya duduk di Citra. Benda ni nampak semangat, bagus. Kita dia belajar, pada Kelantan belajar, besok dia akan sampaikan kepada kawan-kawan dia. Alhamdulillah, kita harap semangat itulah ada pada kita. Dan kita tengok dalam zikir munajat ni memang dipilih dah oleh para ulama untuk berada dalam zikir munajat kita. Selain daripada syahadah, kalimah syahadah ialah Asmaul Husna. Tersebut saya kata berapa kali dah. Ada berapa Asmaul Husna dalam munajat kita ni? Kalau siapa yang biasa duk bilang apa-apa, ada berapa? Dan cubalah lihat kepada setiap tu Asmaul Husna yang sebut tu adalah termasuk dalam Asmaul Husna, Asmaul A'zam dia bagi. Yang sangat apa ni? Agung lah nama-nama Allah tu. Ya Hayyu, Ya Hayyu, Ya Qayyum, kan? Nanti kita akan belajar satu masa kita nak memahami betul-betul apa yang disebut di dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita nak faham. Itu ada dalam zikir kita ni, dalam munajat kita ni. Kemudian diikuti dengan doa yang kita datang, ada yang disebut oleh Rasulullah. Contohnya doa Sayyidul Istighfar. Penghulu segala istighfar. Kita kata penghulu segala istighfar itu adalah sesuatu yang amat mustahak, amat yang kita patut ambil berat betul. Doa-doa yang ada di dalam ni. Banyakkan doa-doa memang terpilih sangat. Doa-doa yang ada sini. Kalau kita hayati kan. Itulah harap kita jangan rasa jenuh. Kita fahami betul-betul sebab ada makna yang senang kita menghayatinya. Sebab sekali kita baca, kita akan ikuti dengan makna dia kan. Okey, sekarang tanpa lengah kita teruskan zikir munajat kita dengan mulakan dengan istighfar, kemudian kita baca Ummul Kitab, Al-Fatihah dan seterusnya. Zikir munajat. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله محمد نبي 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 الله لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله
لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي 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 يا قيوم 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 الله حي دائم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. Wahai Allah yang maha pemaaf, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha penerima taubat, wahai yang maha suci, yang maha agung, maafkanlah kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kami, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala ini. Ya Nur ya Hadi ya Haq ya Nur ya Hadi ya Haq ya Nur ya Hadi ya Haq ya Nur ya Hadi ya Haq
Ya Nur Ya Hadi Ya Haq. Wahai Allah yang Maha Pemilik dan Maha Pemberi cahaya, yang Maha Pemberi petunjuk yang Maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta ma'rifatmu ke dalam hati kami. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Wahai Allah yang Maha Pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau, ya Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai Allah yang Maha Lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini agar sentiasa gemetar ketika disebut namamu. Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Wahai Allah yang Maha Pemelihara lagi Maha Pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari. Wahai Allah yang Maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agama-Mu dan abadi-Mu yang sejati. Ya Alimu Ya Hakimu Ya Rashid. 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 Wahai Allah yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana, yang Maha cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat agar kami benar-benar mengenali dan mentaati-Mu. Curahkanlah hikmah dan kebijaksanaan agar kami menjunjung segala titah perintah-Mu. Berikanlah perhatian-Mu dan kasih sayang-Mu dalam segenap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu Ya Karimu Ya Ahadu Ya Samad, Ya Hayyu Ya Muhyi, Ya Qayyumu Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu Ya Karimu Ya Ahadu Ya Samad, Ya Hayyu Ya Muhyi, Ya Qayyumu Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu Ya Karimu Ya Ahadu Ya Samad, Ya Hayyu Ya Muhyi, Ya Qayyumu Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu Ya Karimu Ya Ahadu Ya Samad, Ya Hayyu Ya Muhyi, Ya Qayyumu Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu Ya Karimu Ya Ahadu Ya Samad, Ya Hayyu Ya Muhyi, Ya Qayyumu Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Wahai Allah yang Maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang Maha bijaksana, yang Maha mulia, yang Maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang Maha hidup, yang Maha menghidupkan, yang Maha berdiri sendiri, yang Maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Tuhan kami. Layakkanlah kami, ya Allah, menjadi golongan yang berjaya di dunia dan akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Salawat syifa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat, keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga baginda dan sahabat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahadika wa wa'adika mastata'na nabu'u laka bini'matika alaina wa nabu'u laka bidhunubina Ya Allah, kami tidak Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba, dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian denganmu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung denganmu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan, dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami, dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau, ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat munafik. Sucikanlah amalan-amalan kami daripada riya. Sucikanlah lidah-lidah kami daripada berdusta, dan sucikanlah mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina wa nadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberian. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim. إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك ووثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها
واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihimu, bertemu untuk mematuhi perintahmu, bersatu memikul beban dakwah. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariatmu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjuklah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbanimu yang tidak kunjung malap. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati dengan ma'rifat pengetahuan sebenar tentangmu. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada di dalam perjuangan agamamu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, Ya Allah, perkenankanlah permintaan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 wansurna alaihim. Ya Allah, ampunilah kami, mukminin, mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami, dan menangkanlah kami ke atas musuhmu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakan syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancur suara Ustazah tertutup. Datin Azian, tolong on kan dekat Ustazah punya tab. Tak ada suara Ustazah. Tak ada suara dia. Ada tekan lah tu. Kemenangan. Okey, Alhamdulillah. Okey, kita pergi kepada kitab kita. Iaitu bab yang keempat. Fat. Datin Fat. Ya, betul Ustazah. Bab yang keempat tu. Sebelum tu, itu ada Cik Mun ada sebut, maknanya hendaklah saya jelaskan sedikit tentang yang ketiga tu. Untuk menjadi seorang yang warak, kita hendaklah pertama, menghormati hak Allah dalam konteks halal dan haram. Kita tahu hak Allah dalam konteks halal dan haram. Apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan kepada kita, itu adalah hak Allah. Kalau kita tak tunaikan hak tu, mana berdosalah kita. Kalau kita nak kalau kita nak huraikan konteks halal haram, banyaklah apa yang Allah
halalkan, apa yang Allah haramkan, apa yang Allah perintah kepada kita tu adalah hak Allah. Tak tunai hak Allah, dosa kita. Tak tunai hak Allah, kita jangan harap kita akan mendapat masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Okey, kemudian menghormati hak manusia. Hak manusia. Kita tak tahu hak manusia, hak orang kita tak boleh kacau. Kan? Hak dia. Hak seseorang mana kita boleh ambil, mana kita boleh buat sesuka hati. Kita berlaku adil. Adil lawannya apa? Adil. Dalam Al-Quran banyak disebut az-zalimun, az-zalimin. Contohnya ya. Kalau kita kata apa makna zalim, itu kita meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Tersangat luas makna zalim, tersangat luas. Kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh kita lihat dalam surah Luqman kan, yang ada menyebutkan zalim. Iaitu Luqman pesan kepada anak dia. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak kesayanganku, kamu janganlah syirik kepada Allah. Apa makna syirik? Menduakan Allah. Menduakan Allah. Kita sekutukan Allah. Tak kiralah dengan apa. Dengan apa-apa. Kalau contohnya kita kata syirik kepada Allah. Yang paling kecilnya riak pun syirik. Kita buat sesuatu, kita suka orang masa orang ada kita buat cantik-cantik. Kita semayang cantik-cantik. Semayang sunat lah, kampui lah, sunat macam-macam kita buat. Tapi bila belakang orang, tak buat. Itu makna riak, menunjuk-nunjuk. Kita sum'ah. Sum'ah tu apa? Sum'ah tu apa? Ini perkara-perkara yang perlu kita belajar nanti. Segala sifat-sifat yang buruk dia akan menyebabkan kepada segala amalan yang kita buat kosong, habis, tak apa. Tak guna apa kita buat yang elok-elok kita buat, berlungguk-lungguk kita buat perkara yang elok, tiba dengan ada riak, sum'ah, wujud dan sebagainya. Habis kita punya amalan. Sum'ah apa? Nak suka, nak bagi orang dengar. Apa yang dia buat, kebaikan dia, yang ni, dia buat macam ni, dia buat macam ni. Suka nak bagi orang dengar. Rasa bangga, menunjuk. Kita boleh tak elak daripada ni? Mungkin kita kadang-kadang tak boleh elak kot. Kita ni banyak buat benda-benda ni. Riak, sum'ah ni banyak kita buat. Jadi kita takut. Ya, dalam kehidupan lah. Dalam hidup kita ni lah. Yang kita ada kira ni. Kan? Dengan sebab tu je. Itu makna syirik kecil tu. Syirik kecil yang bila kita buat, kita tak sedar. Amalan kita buat banyak-banyak pun tak guna. Habis. Lupus. Sebab kita riak. Sebab kita sum'ah. Bangga. Kita buat tu. Kita cerita ke orang. Kita buat tu. Kita buat ni. Semua kita buat. Sampai orang tu rasa, aku ni tak ada apa-apa. Kecilnya aku. Tapi kita ingat, bila kita nak supaya orang dengar segala apa yang kita buat, tak kira lah kebaikan yang kita buat, memanglah kita suka beritahu kat orang. Itu maknanya kita sudah sum'ah. Masuklah dalam kita suka orang dengar. Kita suka supaya orang puji kita. Dia buat yang tu, dia buat macam tu. Aku tak buat pun macam tu. Jaga-jaga. Saya pun sangat takut. Sangat takut dengan perkara-perkara yang macam ni. Ya Allah, minta jauh lah. Itu sebab kita doa tadi tu ada tu. Jauh pada riak. Jauhkan diri daripada riak. Jadi, zalim ni, yang kita zalim ni mencakup banyak benda. Dia sebut pun, inna syirka la zulmun azim. Kata Luqmanul Hakim kepada anak dia. Anakku yang ku sayang. Jangan kamu syirik kepada Allah. La tusyrik billah. Di antara pesanan Luqman Al-Hakim kepada anak dia. Jangan kamu syirik kepada Allah. Sebab inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman. Zalim. Ya. Syirik di situ zalim. Dia kata. Sebab kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sepatutnya kita
Jangan syirik kepada Allah. Tidak syirik itu adalah kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita berlaku adil. Jadi, once kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, iaitu kita syirik kepada Allah, kita adakan sekutu bagi Allah, maka itu bermakna kita sudah zalim. Banyak lagi apa yang sebutkan az-zalimun, az-zalimin dalam Al-Quran tu, cuba tengok tafsir dia. Macam-macam dikehendaki dengan kezaliman di situ. Tentu kita lihat sesuatu yang terkeluar daripada kehendak Allah. Sesuatu yang kita letakkan sesuatu itu bukan pada tempat dia, itu dinamakan zalim. Macam cerita siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa yang telah mengaku Rabbana zalamna anfusana. Sambung. Wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami menzalimi diri kami. Zalim tu apa? Zalim tu apa? Dia buat apa? Adam dan Hawa ni buat apa? Dia tak dengar perintah Allah, tak dengar cakap Allah, kamu jangan dekat. La taqraba hazihi syajarah. Kamu jangan dekat dengan pokok ni. Tapi bantah. Dekat, bukan sekat dekat dengan pokok, ambil makan lagi. Lebih-lebih itu zalim. Itu dia mengaku zalim. Banyaklah maknanya. Bila kata kezaliman ni, untuk makna zalim ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu makna zalim. Kemudian selepas itu macam-macamlah ada perkara yang benar dan sensitif kepada perkara yang salah. Mana kita sangat ambil beratlah kepada perkara yang benar. Mana perkara yang betul, yang benar tu kita sangat ambil berat dan kita sangat sensitif kepada perkara yang salah. Apa-apa yang salah, apa-apa yang haram, apa-apa yang kalau kita kata tadi untuk kita menjadi orang yang warak, kita kena hindarkan diri kita daripada perkara syubhah. Dan hinggakan sampai kepada perkara yang diharuskan pun. Mana kalau orang yang warak ni, dia kalau boleh dia nak hindarkan. Mana sebab dia takut terjerumus ke dalam yang haram. Itu yang dimaksudkan dengan warak di dalam perbahasan kita hari itu kan. Takut dengan akibat perbuatan dosa. Kita takut dengan akibat perbuatan dosa kita. Macam-macam lah. Dosa ni macam-macam. Jadi kita bila kita bacalah buku sikit, baca buku-buku untuk menambahkan pengetahuan kita tentang perbuatan dosa. Apa-apa saja yang menyebabkan dosa, kita rasa takut untuk melakukannya. Bimbang dengan azab Allah di akhirat. Kita bimbang, takut dengan azab Allah di akhirat ini. Banyaklah azab. Kalau nak baca tentang azab ni tak habislah. 4-5 hari pun tak habis. Kita nak cerita tentang azab kan. Jadi itulah yang boleh saya jelaskan sedikit tu, dan kita memang dibekalkan di sini dengan supaya kita ni direzekikan dengan sebagai orang yang warak. Allahumma rzuqna wara'an layyinan. Sikit je, berapa perkataan je, 4 perkataan je. Allahumma rzuqna wara'an layyinan. Allah rezekikanlah. Allahumma rzuqna wara'an layyinan. Warak yang lembut, warak yang mudah, yang lembut, yang mudah kita lakukan. Okey, kita pergi kepada bab keempat. Itulah terlupa pula nak bawa. Ya, muka surat 46. 46. Muka surat 46. Siapakah lagi yang dijanjikan syurga untuknya? Siapakah lagi yang dijanjikan syurga untuknya? Saya mohon maaf. Saya mohon maaf banyak-banyak kepada siapa yang mengikuti apa ni kita kata perbincangan kita ni. Mana ya, sebab saya selalu nak harapkan supaya kita share sama-sama. Kalau saya bukan ada ilmu sangat, cuma saya boleh baca, boleh faham sikit-sikit. Itu yang mendorongkan saya untuk sama-sama. Saya tak ada ilmu sebenarnya. Kurang ilmu saya.
Saya bukan siapa-siapa, cap ayam pun tak ada. Saya selalu kata macam tu. Saya tak mau ni orang anggap ni mereka nak mendapat sesuatu yang brand daripada tak ada. Tak ada. So, share je, kita share. Saya tahu sikit. Kalau apa yang benda ataupun pendengar tahu apa-apa, kita share sama-sama. Mari kita lakukan sama-sama itu supaya memberi manfaat kepada kita. Ya. Walaupun share pun saya bersungguh-sungguh juga untuk nak mengetahui setiap satu bab yang kita baca tu. Saya cari juga gagah lah kan. Gagah cari sana, cari sini supaya dapat kita sama share. Apa yang saya tahu saya nak bagi kepada benda dan hadirin sekalian. Sekadar yang saya boleh, sekadar yang saya mampu. Okey. Siapakah lagi yang dijanjikan syurga untuk ini? Iaitu mereka yang menunaikan 5 rukun Islam. Mereka yang menunaikan 5 rukun Islam. Saya nak baca satu-satu. Kita akan huraikan insya-Allah. Insya-Allah saya kata ya. Dan saya sanggup tu. InsyaAllah sekiranya saya berupaya, saya berupaya untuk menghuraikan, insyaAllah, menghuraikan satu persatunya itu. Siapa lagi ni? Menunaikan solat 5 rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5. Banyak ni. Rukun Islam yang 5 apa dia? Pertama apa? Dah selesai hari tu kita buat. Dalam apa ni? Dalam bab yang kedua ke hari itu kan. Mana kita syahadah. Kita syahadah. Kita faham makna syahadah. Kita syahadah. Kita duduk syahadah tak? Kalau boleh tiap-tiap hari kita syahadah. Biarlah sampai berapa pun. Kalau boleh biarlah 100, 200 kita buat. Bukan kita buat apa pun. Kita duduk saja aja. Jangan duduk melengung, duduk ingat benda-benda yang bukan-bukan. Ingat kepada Allah dengan kita syahadah. Sekurang-kurangnya ambil tasbih. Bilang berapa dah aku syahadah ke Allah. Aku faham bahawasanya aku tak ada lain yang aku sembah, tak ada lain yang aku nak mohon, tak ada tempat lain. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tempat bergantung kita ialah Allah. Allah semata-mata. Jadi kita buat dah yang tu. Tu syahadah. Yang kedua apa rukun Islam? Dikatakan mendirikan solat. Itu pun kita dah buat dah. Kita dah ni bincang dah. Mendirikan salat 5 waktu. Kenapa ni? Sangat-sangat dititik beratkan. Kalau kita dalam 5 tu sangat dititik beratkan dari segi amalan kita, amal jawarih kita ni ialah sembahyang. Kenapa? Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salat. Pertama-tama, awal yuhasabu. Semua kita tahu tu makna dia. Dia hisab. Awal dihisab pada hari kiamat esok ialah as-salat. Semayang. Semayang fail, habis semua yang belakang-belakang semua fail. Tu kita kata nak kena mendirikan semayang. Bukan maknanya mendiri itu diri hidup semayang, bukan. Bukan diri hidup semayang. Mana kita buat betul-betul. Kita tahu mana tempat rukun, mana tempat sunat, mana tempat. Kita tahu semua tempat dia. Dan kita tahu setiap pergerakan yang kita buat. Setiap pergerakan yang kita buat, rokok, sujud kita tu. Dan apa yang kita ucapkan di dalam semayang. Kan? Kita tahu semua tu. Dan sebaik-baiknya lagi, kita tahu. Jatuh. Semangat sangat hari ni. Ramai mana tahulah semangat ni. Saya pun tak faham. Lalunya lembek je kan. Hari ni naik semangat. Teringat lagu mana tak tahu. Jumaat. Hari Jumaat tu lah. Hari Jumaat. Ya. Hari Jumaat Rasa tu macam mana? berkah. Rasa diri sendiri. Saya rasa diri sendiri. Orang kata apa? Tak setara mana penampilan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak setara mana. Saya duk fikir tu lah duk sebab sikit. Bila sebut saja Nabi Muhammad tadi, Muhammadur Rasulullah, teringat Rasulullah. Siapa Rasulullah?
Rasul kita. Siapa Rasulullah yang membela kita? Siapa Rasulullah akan beri syafaat kita di hari kiamat nanti? Ingat habis semua. Ingat macam mana duk baca sirah kemarin dengan kawan-kawan. Ingat macam mana Rasulullah susah payah Rasulullah berdakwah kepada manusia. Sama ada manusia yang berada di Mekah ketika itu. Tempat tinggal Rasulullah di Mekah mula-mula. Macam mana kita dapat bayangkan, tasawur bagaimana orang lakukan kepada Rasulullah. Lakukan kepada keluarga Rasulullah. Lakukan kepada diri dia sendiri. Sedang semayang ada orang bawa main najis. Najis perut apa unta ke apa meletak di atas dia. Tak ada siapa mai tolong dia. Sat lagi anak dia Fatimah berlari-lari datang ambil angkut bawa turun bawah. Tak sedih ke? Tak sedih ke? Orang yang paling mulia di sisi Allah diperlakukan sebegitu kan? Bunda minum air bunda, mana ada air tak? Tak ada air. Lupa kan bunda terlupa. Tolong ingatkan dia kalau ni dia main ni bawa air. Okey. Dah ingat dah. Macam kita esok itulah kan. Tak sampai masa kita lagi. Bila sampai masa kita esok kita tahulah aku dulu gitulah. Ni hari dia. Ada kan benda. Saya pun duk rasa saya duk tanya nampak mama ni berlain tak? Dari segi sikap apa semua ni tanya kat anak-anak kan. Kena bagi tahu mama. Sebab lupa tu memang satu yang tak boleh ni dah, lupa. Baru cakap lah lupa. Esok baru teringat. Itulah kita kan. Jadi kita kena ingatlah. Okey. Itulah bila teringat siapa Rasulullah, teringat mana tahulah paling mulia paling dari seluruh manusia, seluruh apa benda makhluk yang ada dalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semayang tadi. Semayang ni mana kita kena perhalusi lagi. Kita cari macam kita kena baca lagi. Apa nak bagi elok lagi semayang aku macam mana ni, semayang aku ni tak apa-apa elok lah rasanya. Kita kena rasa sendiri kan. Atau kita diperingatkan bila kita dengar kat TV ke apa ke, jauh lagi aku ni daripada perkara-perkara yang macam tu. Untuk memperelokkan semayang ni, jauh lagi aku ni. Kena baca lagi. Kita jangan duk megah kita duk semayang gini-gini, kita buat gini-gini. Cerita ke orang, sum'ah. Cerita ke orang, aku semalam tahajud lah. Pasal semacam lah dia aku tu. Aku macam rasa ada benda. Ada baiklah tu mengarut-ngarut tu. Nak bagi orang faham, nak bagi orang dengar cakap dia tu nak hormat. Tak tahu aku tak sampai macam tu. Hak kawan yang dengar pun. Aku tak jadi macam tu lah. Jadi makna kita kena halusi baliklah. Ni lima kalau nak cakap satu persatu ni mengambil masa berbulan-bulan kan benda. Jadi benda kita lihatlah kalau ada tentang cerita tentang sembahyang, nak memperelokkan sembahyang lagi macam mana. Kadang-kadang kita perkara kecil je kita tinggal. Perkara kecil je kita tinggal. Contohnya bila baca sami Allahu liman hamidah, selalu saya ingat ni. Sami Allahu liman hamidah. Baca sama-sama tu sami Allah tu. Bangun daripada yang tidak ke rukuk kan? Rukuk kan? Daripada rukuk kita ni balik. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Tu kita lupa. Duk dengar dah 2-3 tahun dah. Duk dengar dah 3 tahun dah. Ustaz tu pun duk kata, saya selalu suka kat ustaz tu. 5 perkataan saja. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. 5 saja.
Tolonglah ingat. Sebab malaikat akan berlomba-lomba menulis ucapan kita. Tak mau ke? Malaikat tulis. Dapat markah banyak ni. Dapat markah, tak mau kan markah banyak? Lah macam tak mau tu. Tu yang tak buat. Mau kena buat. Bila tahu kena buat. Itu maksud dia. Bila tahu kena buat. Mubarakan fi. Thayyiban mubarakan fi. Buat lagi lah tu. Tak istiqomah lagi lah tu. Kena dah. Kita ni kena dah. Ingat dah. Aku ni nak mati berapa hari lagi ni. Tak boleh buat apa dah lepas tu. Lepas mati mana boleh buat apa dah. Tak nak. Allah tak ada kira apa dah. Ni sekarang ni. Tu yang kita nak kena berlomba-lomba. Cari jalan macam mana boleh buat. Sampaikan kita kata segala zikir yang kita buat kadang-kadang. Kadang-kadang kita nak isikan dengan zikir tu. Katalah bangkit pagi-pagi kan. Bangkit pagi-pagi. Kita nak baca apa? Tadi, Sayyidul Istighfar. Sebab dia sebaik-baik istighfar. Sebaik-baik istighfar. Sayyidul Istighfar ada. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampailah habis kan. Sambil kita lepas mandi ke apa pagi-pagi tu, kita nak kemas kita punya kena katil, dapatlah 2-3 kali istighfar tu. Kemudian kita sambunglah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kita nak dapatkan istighfar, Sayyidul Istighfar, dan kita nak dapatkan 70 kali atau 100 kali istighfar sebelum daripada masuk subuh. Sebab Allah kata dalam Al-Quran, wa bil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur lah ini hamba aku ni, mereka itu beristighfar. Kita nak ambil kesempatan tu lah. Sebelum kita nak pergi semayang subuh tu, semayang bunyi azan tu, nakkan kita ni seorang yang mustaghfir, seorang yang beristighfar pada waktu sahur. Waktu tu waktu sahur kan, tak masuk subuh lagi, waktu sahur. Kita nak ambil masa tu, nak ambil berkat masa tu. Jadi tepat kita nak ambil masa tu. Kita nak jadi hamba yang beristighfar di waktu sahur. Sampai kita punya pensyarah yang sudah meninggal, iaitu Ali Jabir. Dia kata, lebih baik kamu beristighfar lagi daripada kamu membaca Al-Quran. Kamu lebih baik beristighfar. Sebab kita nak menepati dengan ayat Quran tu. Itu tak tahulah. Pulanglah kita kan. Macam-macam peluang yang Allah bagi kepada kita. Okey, mereka yang menunaikan 5 rukun Islam. 5 rukun Islam itu akan disebut di sini. Saya sebut satu-satu di sini. Buka muka surat 46 tentang syurga untuk mereka yang menunaikan 5 rukun Islam. Di sini ada hadis, ada beberapa hadis riwayat At-Tirmizi disebutkan an Abi Umamah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u za amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Kita nak ambil berkat dengan baca hadis ni yang terjemahannya daripada Abu Umamah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kepada Allah Tuhanmu. Takut di sini bukan macam kita takut kat ular, bukan macam kita takut kat harimau. Takut di sini takut yang menghampirkan lagi diri kita kepada Allah. Bukan kita takut macam kita lari daripada sesuatu. Bukan makna takut di sini kita lari daripada Allah. Kita makin dekat kepada Allah dengan ibadah kita, dengan zikir kita. Itu makna takutlah kepada Allah Tuhanmu. Tunaikan solat 5 waktumu. Tu kita ni lah mu tu kita lah. Berpuasalah pada bulan kamu iaitu bulan Ramadan. Syahrakum, bulan kamu iaitu bulan Ramadan. Tunaikanlah zakat hartamu wa addu zakata amwalikum.
Kemudian wa ati'u za amrikum, dan taatilah orang yang mengendalikan urusan kamu. Tadkhulu jannata rabbikum, nescaya kamu masuk syurga Tuhanmu. Cuba tengok, dia akan huraikan kenapa disebut mu tu. Dalam hadis di atas terdapat penggunaan perkataan kamu, kum tu makna kamu. Kamu ramai semua termasuk lelaki dan perempuan. Kum. Ka, kumakum. Ka untuk seorang. Masmuka, masmuki, aina faslukum, kelas kamu kat mana? Kamu ramailah tu. Faslukum. Dalam Quran, lakum dinukum, bagi kamu agama kamu. Kum situ. Kamu di hujung setiap amalan. Apa dia? Sallu ittaqullah rabbakum. Kum. Sallu khamsakum. Ada kum kat situ. Sumu syahrakum. Addu zakata amwalikum. Ati'u za amrikum. Tadkhulu jannata rabbikum. Dan ini mana penggunaan kamu di hujung setiap amalan tu tujuan adalah untuk menyesuaikan amalan dengan balasan, iaitulah syurga Tuhan. Menyesuaikan amalan, semua amalan tu ada berapa amalan tu? Taqwa, sembahyang, puasa, zakat dan taat kepada ulil amri. Ulil amri maka akan masuk syurga Tuhan. Menurut At-Tibi, hikmah disandarkan amalan kepada perkataan kamu. Ada hikmahnya. Kemana disandarkan perkataan kepada amalan kamu, kum tu ialah membantu membawa amalan yang dilakukan oleh orang Islam mempunyai kaifiat dan cirinya yang tersendiri. Amalan yang dilakukan oleh umat Islam tu mempunyai cara-cara kaifiat, cara-cara dan cirinya yang tersendiri. Semayang ada caranya, cirinya tersendiri. Puasa begitu juga. Menunaikan zakat ada caranya, kepada siapa dan berapa banyak itu semua akan disebutkan di dalam amalan bab masing-masing. Kedua, menggesa umat Islam agar bersegera mematuhi perintah yang diberi. Segera mematuhi perintah yang diberi. Kenapa diletakkan kamu tu? Mana hendaklah segera. Sebab apa kita bilang sebut kamu tu maknanya kita tersentaklah, mana cepat aja nak melakukan perkara itu. Menunjukkan, yang ketiga, menunjukkan di sebalik perkataan kamu tu ada ganjaran yang lebih tinggi dan sempurna. Ada ganjaran yang lebih tinggi dan sempurna, iaitu syurga. Kalimah syurga juga disandarkan kepada sifat ketuhanan, iaitu Rabb, Rabbikum. Kamu akan masuk ke jannah, ke syurga Tuhan kamu. Disandarkan dengan perkataan Rabb. Rabb itu membayangkan bahawa Allah memberi lebih perhatian kepada umat ini. Rabb. Sebab dalam Rabb tu mempunyai makna mendidik, menjaga, memberi perhatian. Makna Rabb tu. Makna Rabb tu sendiri. Ini memberi lebih perhatian kepada umat ini dengan memberi nikmat yang berbeza daripada umat-umat lain. Kita memang kita mendapat dengan berkat Rasulullah, Nabi kita mendapat nikmat yang berbeza daripada umat-umat lain. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, sallu khamsakum wa zakku amwalakum wa sumu syahrakum wa hajju baita rabbikum tadkhulu jannata rabbikum bighairi hisab. Ada tambah di sini bighairi hisab. Sebab itu dimasukkan di dalam amal, di antara amal-amal yang boleh masuk syurga tanpa azab, tanpa hisab, ialah ini. Terjemahnya, dirikanlah salatmu 5 waktu. Keluarkanlah zakat hartamu, zakku. Banyak kali dah sebut ni, kali lain kita pakar dah, tak payah dah ustazah bagi makna dah. Faham dah, banyak kali dah sebut ni kali kedua dah. Wa zakku amwalakum wa sumu syahrakum, sama dengan tadi. Dan hendaklah kamu berpuasa pada bulan Ramadan kamu, dan wa hajju baita rabbikum, berhajilah, tunaikan haji ke rumah Tuhanmu, itu Baitullahil Haram.
Nescaya kamu masuk syurga Tuhanmu tanpa hisab. Tadkhulu, dakhala yadkhulu, tadkhulu. Asalnya tadkhuluna. Nun dia pergi ke mana ni? Orang belajar bahasa Arab. Dia tak jumpa, mesti dia tak tahu jawab. Mana dia? Tak ada apa pun depan dia, tak ada apa pun depan ni. Kita jawab dalam kelas bahasa Arab nanti. Nescaya kamu masuk syurga tanpa hisab. Tak ada na pun, na tu pergi mana? Depan dia tak ada pun adawatul nasbi, tak ada pun adawatul jazmi, tak ada pun yang menasabkan dia, menjazamkan dia. Mana dia? Nanti kita jawab kat sana. Berdasarkan hadis di atas, salat ialah satu ibadat yang paling penting selepas mengucap dua kalimah syahadah, asyhadatain. Salat ibarat kepala bagi badan, sedangkan dua kalimah syahadah ibarat nyawa bagi badan. Seorang yang tiada syahadatain seperti badan tanpa ruh, manakala hidup tanpa salat ibarat jasad tanpa kepala. Salat juga adalah pembeza antara mukmin dan kafir. Allah berfirman di dalam sebuah hadis qudsi. Dalam hadis Nabi pun ada disebut bainul mu'min wal kafir as-salah. Beza orang mukmin, orang kafir ialah semayang. Karena kalau tak semayang tu dia termasuk dalam orang apa? Ini hadis lagi daripada an Abi Qatadah an Rasulillah qala Allah Taala, hadis qudsi ya. Hadis qudsi. Allah berfirman, iftaradtu ala ummatika khamsa salawatin wa ahidtu indi ahdan annahu man hafaza alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannata wa man lam yuhafiz alaihinna fala ahda lahu indi. Terjemahannya daripada Abu Qatadah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Ini hadis qudsi disebut Allah berfirman. Allah kata, aku telah mewajibkan ke atas umatku salat 5 waktu. Aku telah menetapkan janji bahawa siapa yang menjaga salat-salat itu pada masa-masanya, aku akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak memiliki perjanjian di sisiku. Tak dapatlah syurga. Jadi kita kena jaga semayang 5 waktu. Bukan 2 waktu je, maghrib isya je. Tak masalah, habis punah, tak buat pun. Tak buat pun. Subuh tinggal sebab dalam perjalanan nak pergi kerja. Tak dan kalau tak pergi awal, kalau nak pergi selepas sembahyang subuh, tak dan. Nanti jam lah, alasan dia kan, jam lah apalah. Dia tak nak cari jalan, bagaimana dia nak boleh solat tu. Dia tak nak cari jalan. Dia tak nak. Orang yang baik ni, orang yang menjaga sembahyang, dia cari jalan. Aku nanti singgah kat sini lah. Singgah kat rest sini ke apa ke, sembahyang kat sini. Lepas tu baru teruskan perjalanan. Tapi orang yang tak jaga ni, dia alai-balai ni, dia tak nak cari jalan. Bagaimana dia nak cukupkan, nak menunaikan sembahyang itu dengan cukup, dengan sempurna 5 waktu. Orang yang salat ialah mereka yang mendirikan agama. Tak baca lagi ni. Sangat banyak kelebihan yang dianugerahkan Allah kepada mereka yang menjaga salat. Sebaliknya Allah dan Rasul memberi amaran yang sangat keras kepada mereka yang meringan-ringankan salat. Apatah lagi mereka yang tidak menunaikan salat. Antara keistimewaan dan kelebihan yang dijanjikan oleh Allah untuk orang yang mengerjakan salat dan menjaga salat. Mengerjakan, menjaga, suatu yang lain kan. Mengerjakan dan menjaga. Ada orang kerja tapi dia tak jaga, dia tak jaga cukup 5 waktu. Dia ambil yang mudah je. Semayang apa ni? Balik sampai rumah. Pun lewat dah sampai rumah, maghrib dah tua dah. Sekarang ni lagilah maghrib awal. Maghrib dah tua dah. Baru nak semayang, ya Allah tu yang tinggal dua semayang zuhur asar ni tak kira lagi. Tak tahulah apa nak jadi. Tak tahulah apa nak jadi kepada orang Islam.
kepada anak cucu kita lah yang kita takut sangat kan. Okey. Jadi orang-orang yang salat ialah mereka yang mendirikan agama. As-salatu imaduddin. Semayang tu tiang agama, yang mendirikan agama. Semayang tu tiang agama. Kalau tak ada tiang macam mana? Nak bina apa? Tiang tak ada. Tak ada lah. Kedua, Allah mengangkat darjat orang yang menjaga solat berjamaah dari solat Jumaat dan solat Jumaat. Menjaga solat berjamaah dan solat Jumaat serta mengampuni segala dosa dan kejahatan. Besar tu. Semayang berjamaah. Alhamdulillah kita sini tiap waktu buat solat jemaah kan. Alhamdulillah. Solat Jumaat kita tak buatlah. Kita tengok Allah kata mengampuni segala dosa dan kejahatannya. Diampunkan segala dosa dan kejahatan kita. Kita buat solat berjamaah. Solat. Sebab tu kalau di rumah pun, macam kita di rumah, kita berjamaah lah. Sama kalau suami tak ada pergi masjid, kita berjamaah bersama anak cucu kita. Ajak mai kita semua jemaah. Nak markah banyak dah. Nak satu kan nak 27. Satu dengan 27 mana banyak, tanya dia. 27 banyak. Mai kita semua jemaah dapat markah banyak. Pujuk anak cucu macam tu. Solat ialah ibadat ahli bumi dan ibadat penghuni 7 petala langit. Solat ialah ibadat ahli bumi. Kita lah manusia ni. Dan ibadat penghuni 7 petala langit. Solat merupakan ibadat yang paling disukai Allah selepas seseorang itu bersyahadah. Solat mana paling disukai oleh Allah selepas kita syahadah. Sebab tu dia letakkan salat ni kedua. Rukun pertama ialah syahadatu alla ilaha illallah. Kedua, aqimus solat. Mana kita berdirikan sembahyang. Sebaik-baik hamba Allah ialah mereka yang sentiasa mengintai-intai kehadiran waktu solat. Kita ni duk intai-intai ke? Kita kadang tak intai pun. Tak tunggu-tunggu pun, tak intai-intai pun. Intai-intai ni macam orang rindukan sesuatu kan. Intai-intai. Tak rasa rindu pun. Rasa macam, nak semayang zuhur pula dah. Allah, tak lagi Allah. Baru je aku semayang zuhur, semayang asar pula dah. Kita tak intai-intai, kita macam marah pula kan. Jangan. Janganlah kita minta Allah jauhkan kita daripada sikap yang begitu ya. Solat merupakan amalan yang pertama dihisab yang saya baca dalam hadis mula-mula tadi. Awwalu ma yuhasab. Hadis tadi berkatakan pertama dihisab pada hari kiamat. Jika solatnya diterima, maka diterimalah juga amalan-amalan yang lain dan sebagainya. Kalau solat dah lepas, yang lain pun insya-Allah lepaslah. Kemudian yang ketujuh, Allah mengurniakan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau kita mendapat rezeki kadang-kadang tidak disangka-sangka. Rupa-rupanya daripada berkat kita mendirikan solat dengan baik. Kita jaga solat kita. Kita jaga, kita pelihara solat kita dan kita tunaikan solat kita dengan baik. Allah mengurniakan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada mereka yang menyuruh ahli keluarganya menunaikan solat. Suruh ahli keluarga menunaikan solat. Tak kira lah dia tu bapa orang ke. Anak-anak kita dah kahwin kan, kadang-kadang dia buat lela rali, duk sembang. Tak ajak. Ajak kalau boleh ajak sama-sama, jom kita pergi solat jemaah saja. Mana memang dia tak suka. Kita nampak pemuka dia tak suka. Tambah-tambah bapak dia tu dibaca ayat yang panjang pula. Nampaklah tak suka tu. Panjang sangat, berdiri lama tak mau. Itulah dia yang ada dalam masyarakat kita ni. Yang ada dalam rumah kita. Okey, bumi tempat dia sujud akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat nanti, dan bumi itu akan menangis pada hari kematian. Bumi tempat dia sujud. Kalau di rumah, di mana tempat dia sujud, jadi macam kita kata sebagai tempat iktikaf dia kan, dia di situ selalu. Kalau dia pergi ke masjid, di mana tempat dia selalu.
Mana tempat-tempat yang dia sujud, bumi yang menjadikan bumi tempat dia sujud akan menjadi saksi. Dia akan cakap besok ni. Allah bagi makna kelebihan kepada makhluk dia di hari kiamat esok ni, boleh bercakap. Heran no? Kulit boleh bercakap. Tangan boleh bercakap. Kulit akan ditanya, macam mana kamu boleh bercakap? Allah lah yang bagi aku cakap. Ni kulit ni akan bercakap. Tangan akan bercakap. Kaki akan bercakap. Tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan menjadi saksi. Ya? Dan nanti pada hari kiamat nanti, dan bumi itu akan menangis pada hari kematiannya. Bumi akan menangis. Bumi menangis. Sebab apa? Sebab tak ada dah orang nak sujud, tak ada. Tak ada orang sudah menangis. Dia sedih. Okey? Seperti mana kita kata kita macam digalakkan supaya kita semayang kan. Semayang jangan setelah kita semayang fardu, kemudian bila kita nak sunat kita alih sikit supaya itulah bumi akan menjadi saksi. Kita nak banyak tempat yang menjadi saksi atas perbuatan semayang kita. Sebab tu kita digalakkan alih ke tempat lain, alih ke belakang ke, alih pindah daripada tempat kita semayang tadi supaya dia boleh menjadi baru tahu no. Baru tahu. Aku buat tu pasal orang tua-tua je duk cakap lepas semayang tu. Alihlah sikit daripada tempat asal semayang tu. Rupanya ni sebab bumi akan menjadi saksi di hari kiamat nanti atas perbuatan. Solat 5 waktu akan menjadi nur, cahaya untuknya dan menjadi tanda bukti baginya pada hari kiamat. Solat 5 waktu akan menjadi cahaya untuknya dan menjadi tanda itu sebagai bukti baginya pada hari kiamat. Kita tengok ada nur esok pada seorang tu, itu adalah nur cahaya semayang dia, mungkin nur daripada dia punya wuduk dia kan, wuduk dia yang dia ambil. Cara mana dia ambil wuduk yang dia dapat nur tu? Ghurram muhajjalin. Dia ambil wuduk, dia bukan ambil takat-takat tu je, katalah dia antara rukun rukun kita wuduk ialah basuh tangan sampai siku. Dia ambil elok-elok kedekut. Elok-elok dah. Mana siku dia tanda pula dengan pen. Tang ni. Bagi lebih. Tu dia kata ghurran muhajjalin. Besok ni cahaya itulah yang akan dikenali. Jadi umat Nabi Muhammad istimewanya. Allah bagi istimewa kepada dia. Dia ada nur nanti. Nur. Mana cahaya daripada kesan dia ambil wuduk dia melebihkan sikit. Sebab melebihkan sikit itu adalah wajib. Tak sempurna wajib melainkan dilebihkan. Fahuwa wajibun. Itu kaedah. Kaedah dalam usul fiqh. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tapi apa yang kita lihat kepada sekarang ni, orang main-main saja ambil wuduk. Tak sampai pun. Bukan kata nak lebih. Tak sampai pun. Tak digosok-gosok. Tak sampai pun. Ayat tu lalu kot ni. Tang ni tak kena. Melainkan dengan digosok-gosok baru kena. Dia tak buat macam tu. Banyaklah kita ni kena cek. Start daripada wuduk kita. Dan lepas tu baru semayang. Kita kena elok-elok situ. Ambil wuduk baik-baik. Okey, jangan jadi macam cucu saya. Cucu saya. Dia kata apa? Ambil wuduk. Tok kata ambil wuduk elok-elok. Kata ambil. Laju tak ada gosok, tak ada apa. So macam tu. Kaki pun dia so gitu. Ya Allah ya Rabbi. Nak kena cek cucu kita ya. Nak kena cek tu anak cucu kita. Dalam apa ni? Mengambil wuduk kan. Okey, Allah akan mengurniakan rahmat, segala kebajikan, keberkatan, kebaikan, derajat, penghapusan dosa, dijauhkan daripada balak dan segala ahad. Kalau kita tulis dalam bahasa Jawi, dalam bahasa Arab, tu alif al-ahad, ain alif,
Ha apa? Orang panggil ha apa? Ha simple itu. Ahad. Ahad itu segala kepincangan dan penyakit yang menimpa manusia. Ahad. Kepincangan dan penyakit yang menimpa manusia. Ahad. Daripada bala, segala ahad. Apa makna ahad? Segala kepincangan dan penyakit yang menimpa manusia. Tumbuh-tumbuhan dan ternakan. Ahad ni termasuk dalam apa ni juga termasuk yang penyakit yang kepada tumbuh-tumbuhan dan ternakan. Solat juga menjadi punca takwa dan segala kamalat. Segala kamalat, kesempurnaan. Solat menjadi punca takwa. Takwa. Kita solat tu adalah sebagai punca asas kepada takwa dan segala kesempurnaan kamalan untuk mereka yang mengekalkan solat berjamaah. Boleh kita maknanya kalau kita nak semayang tu kita menunggu-nunggu untuk semayang jamaah bersama-sama. Jangan sendiri-sendiri. Kalau kita buat sendiri-sendiri dalam keadaan kita jemaah makna something wrong. Something wrong lah. Mungkin dia tak faham ke. Dia mengaji tak habis. Okey. Orang yang kekal, 11. Orang yang kekal menjaga salat 5 waktunya akan memperolehi takwa dan tertegah daripada kejahatan, kemungkaran dan kesalahan. Itu yang disebut di dalam ayat Al-Quran. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semayang itu tertegah, mencegah daripada fahsya, keburukan dan kemungkaran. Bala ke-12. Bala Allah terangkat dari tempat yang penduduknya mengerjakan solat. Kemungkinan bila kita semayang, mana Allah angkatkan bala yang diturunkan daripada penduduk yang mengerjakan solat. Kita harap kita istiqamah lah dengan amalan mendirikan salat ini. Allah memuliakan, ke-13, Allah memuliakan orang yang menjaga salatnya dan memberinya 5 kelebihan. Apa dia kelebihannya? Diangkat daripada kefakiran. Diangkat daripadanya kefakiran, kesusahan hidup. Allah angkat, Allah hilangkan daripada kesusahan hidup. Lagi diangkat daripada azab kubur. Dan kita menunaikan semayang, kita mendapat kelebihan ini. Diangkat daripadanya azab kubur. Ketiga, diberikan surat amalan melalui tangan kanan. Mana suratan amalan daripada tangan kanan yang mana kita pada masa itu dipanggil sebagai ashabul yamin. Ma ashabul yamin. Kalau ashabul shimal, terima surat amalan daripada sebelah kiri. Ashabul shimal. Kita mendapat melalui titian sirat seperti kilat. Kalau orang lain merangkak, nak jatuh, naik balik, lalu titian sirat, tapi kita pergi dengan secepat kilat begitu. Melalui titian sirat seperti kilat. Tak nakkah kita? Titian sirat ni kita lalu seperti kilat. Sekejap aja sampai seberang sana. Di bawah tu kan neraka. Kemudian masuk juga tanpa hisab. Inilah dia 5 kelebihan yang diberikan kepada memuliakan orang yang menjaga solat dan melakukan solat. Ke-14, Nabi SAW bersabda bahawa umat ini yang mengerjakan solat ialah umat yang dirahmati kerana keikhlasan doa dan solat mereka serta orang-orang dhaif dalam kalangan mereka. Jadi maknanya mereka ini orang ini Nabi kita yang mengerjakan solat ialah umat yang dirahmati, yang diberi rahmat, yang dirahmati. Sebab apa? Keikhlasan dia, keikhlasan doa dia dan solat mereka serta orang-orang dhaif, dan juga sebab solat mereka juga serta orang-orang dhaif dalam kalangan mereka. Itu juga orang yang dhaif yang susah di kalangan mereka. Untuk orang yang mencuaikan solat, ini yang kita takut ni. Ni yang kita takut peringatkan diri kita
patut kita peringatkan anak cucu kita ni tentang kecuaian. Apa dia yang dimaksudkan dengan cuai? Apa yang dikatakan cuai dalam solat ni? Apa dia? Nanti kita lihat. Kemungkinan ada benda yang, hak ni termasuk dalam cuai. Ya Allah, aku duk buat lama orang macam ni. Kita tengok Ada ayat Quran ini, iaitu dalam surah Maryam ayat ke-59-60. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Lagi dia sebut di sini zalim, perkataan zalim. Kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat. Maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka. Orang ni, yang orang yang cuai sembahyang, orang yang cuai sembahyang serta menurut hawa nafsu, mereka ini akan menghadapi azab dalam neraka. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh. Man taba wa amana wa amila solihan. Taubat, beriman dan amal soleh, maka mereka akan masuk syurga dan mereka pula tidak dikurangkan pahala sedikit pun. Maka tidak dizalimi ni, cuba tengok, ni maknanya tidak dizalimi di sini makna apa? Makna tidak dikurangkan pahala sedikit pun. Terdapat beberapa maksud bagi frasa adha'us salat. Adha'us salat. Mana adha'us salat? Iaitu orang yang mencuaikan. Adha'us salat, mencuaikan sembahyang. Kita tengok. Terdapat beberapa maksud bagi frasa adha'us salat. Iaitulah apa dia? Adha'us salat ni, mereka berkeyakinan bahawa salat tidak wajib. Teruk sangatlah ni. Ramai mana ni? Makhluk mana ramai kata solat tak wajib ni? Mereka berkeyakinan begitu. Mungkin ada orang sekarang ni kot. Ada yang dia yakin bahawa solat tu tak wajib lah. Solat tu tak wajib. Siapa rajin buat. Siapa tak rajin, tak payah buat. Mudah-mudah ada dia. Nak tunggu tua dulu baru nak buat. Okey. Yang kedua, meninggalkan solat serta tidak menjaga pelaksanaannya. Meninggalkan solat dahlah meninggalkan solat. Tak jaga pula cara pelaksanaan solat itu. Maknanya nak lakukan sujud macam mana, rokok macam mana. Rokok boleh ke? Duduk macam apa? Tak cukup aja rokok dia, separuh rokok aja. Sujud pun tidak menepati apa sujud yang dikehendaki, yang dikatakan nak cepat kan? Macam patuk ayam lah orang kata. Jadi merosakkan tempat-tempat ibadah dan masjid dengan cara tidak mendatanginya. Tak pergi masjid tu dimasukkan di dalam merosakkan tempat ibadah. Tempat ibadah ada besar, cantik tapi tak pergi. Orang pergi semayang lah. Imam, ni ada 3 orang lah. PJK kot. Tu je lah. Tu rosak lah. Kiranya rosaklah ke tempat ibadat. Rosaklah masjid tu. Sebab tak pergi ke masjid, tak datang ke masjid. Ini untuk datang ke masjid ni sangat-sangat diserukan kepada orang lelaki. Jadi kita ni biarlah kita ni mulut ni lebih sikit. Kalau ada anak lelaki cucu pergilah masjid. Pergilah masjid supaya orang masjid kenal kamu. Kalau orang masjid tak kenal kamu, esok kami mati dia pun tak mau main. Dia pun atas. Tak ada orang nak urus mak ayah dia. Tekan lagi lah, Masya Allah. Datuk Azian tolong. Semangat tu tekan. Tangan Ustazah tersentuh tu. Allah tak dengar. Semangat. Tak dengar. Okey, alhamdulillah. Okey, dah boleh. Okey, cantik. Dia tekan tadi, tak dengar suara. Cucu besar dah. Cucu 20 lebih dah. Umur semua. Umur ni
umur saya tak tua pada bunda. Bunda umur berapa? Umur mudanya bunda 67. Saya ada 10 tahun saya tua pada bunda. 75 nak masuk 76. Sama dengan bunda ni. Tak apa bunda kuat. Bunda bagi semangat kat saya. Bunda baru ni dah bagi semangat kat ustazah tadi. Sebab ustazah jadi seorang kuat. Alhamdulillah. Okey. Itulah. Harap-harap itulah kan. Ni kita tengok buku ni, dia sangat ambil berat tentang soal bila bercakap tentang semayang. Nampaknya. Sampai ke muka surat berapa? Sampai ke muka surat 50 berapa? Sampai muka surat 59. Apa yang akan datang, tajuk akan datang lepas ni ialah syurga untuk isteri yang menunaikan hak suami. Ni lagi best nak bincang. Untuk kata kami solo lah semua ni. Kita ingatlah contoh dulu kan. Kalau solo ingat contoh dulu. Kalau masih ada, kenalah. Dengarlah kan. Jadi itulah. Mana buku ni ambil berat tentang itulah. Maknanya tajuk tentang semayang ni tengok sampai muka surat 59 baru kita jumpa tajuk tentang syurga untuk isteri yang menunaikan hak suami. Jadi saya rasa kita pun dekat buku sebelah kan. Mungkin ada pihak sebelah sana yang nak bagi pandangan, nak share apa-apa ke bolehlah. Kita sharekan di sini. Pak Izzah kalau ada yang nak sharekan, atau kita nak habiskan setakat mana ni? Kita dah sampai dekat meninggalkan syarat-syarat dan rukun mana? Adha'us salah tu tadi kan? Mensia-siakan solat dengan membuat ghibah. Yang keempat, mensia-siakan solat dengan membuat ghibah, kemudian mengumpat dan riak menunjuk-nunjuk. Tu lagi. Kita duk solat ni elok dah. Solat cantik dah. Tiba-tiba pergi duk membawang pula dah. Umpat. Habislah apa yang buat tu. Jadi kita kena ingat. Ini benda yang susah. Orang perempuan ni susah nak jaga ni yang ni. Ni ghibah ni. Kadang-kadang dia bukan tak tahu. Aku kalau buat ni aku ghibah ni. Tapi juga, hantar juga. Tapi itulah yang kita nak jaga ni, kita nak jaga. Kadang-kadang biarlah kita tak usah cakap banyak kan. Nabi pun pesan kata, jangan cakap banyak. Apa dalam hadis dia? Falyaqul khairan aw liyasmut. Naklah kamu kalau nak cakap tu tengok apa yang kamu cakap tu ada kebaikan tak? Kalau tak ada kebaikan, wal yasmut, diam aja, tak usah cakap apa. Memang kalau cakap mesti ada benda punya. Jadi mensia-siakan solat. Kita sia-sialah solat kita. Kita buat turut-turut, kita datang ghibah, duk ngumpat kat orang, duk riak-riak, habis semayang kita luput. Aduh, macam mana ni nak jaga ni Allah? Macam mana nak jaga daripada ghibah? Ya Allah, macam mana nak jaga daripada menunjuk-nunjuk? Ya Allah. Itu yang kita minta ke Allah tadi. Jauhkan kami daripada perasaan riak, nifaq dan sebagainya. Keenam, kita meninggalkan syarat-syarat dan rukun-rukun solat. Tinggalkan syarat-syarat dan rukun-rukun solat. Tinggalkan lagi lah. Tinggal rukun habis ya. Kan? Tinggal rukun habis ya. Allahu Akbar. Kita takbiratul ihram. Kita tak sebut pun, kita angkat aja. Kita angkat aja dengan alasan kita kata, angkat ni adalah rukun. Padahalnya sebutan tu. Allahu Akbar tu yang rukun. Jadi kita malas. Diam aja pergi. Habis, batal sembahyang kita. Okey, yang keenam, lalai dan setelah itu langsung tidak mengerjakan solat. Dan lalai Adha'us salah tadi tak mengerjakan solat pula. Ini banyaklah. Dalam kalangan kita ni, kalangan anak cucu kita, hati-hatilah. Maknanya kita ni pun kena hati-hati. Kita mayang tak lagi?
Ada je lah alasan dia kan. Okey, akan datang ya, kita akan masuk pada bagi orang yang mencuaikan solat. Allah memberi amaran keras. Orang yang mencuaikan solat. Tadi yang cuaikan solat. Tadi 6 tu tadi adalah cuaikan solat. Kita tengok kita termasuk dalam tu tak? Kalau termasuk dalam tu, ini dia. Apa dia balasan dia? Apa dia amaran Allah, amaran keras Allah kepada orang yang adha'us solat. Orang yang mencuaikan solat. InsyaAllah kita sambung akan datang ya. Dan kalau ada apa yang kawan-kawan sana nak tambah ke, nak sharekan ke, boleh. Kita lihat sama-sama, dengar sama-sama apa yang nak di-sharekan. Okey, ada Faizah? Ada? Ya Faizati. Takallami. Assalamualaikum Ustazah dan kawan-kawan. Tak mungkinlah manusia yang keras dan tidak merasakan betapa pentingnya solat tu, mereka tak faham kepentingan ganjaran-ganjaran Allah dan balasan-balasan Allah. Mungkin dianggap sebagai suruhan biasa. Ya. Jadi dia tak faham ganjaran yang bagi dan larangan dan apa ni amaran Allah tu. Lepas tu kalau buat pun bila tidak ada keikhlasan, jangan tak janji aku dah buat. Aku dah buat. Ya. Jadi di situ sebenarnya kalau kita buat dengan sempurna, mungkin saya dulu-dulu pun macam tu juga. Ya. Ustazah, aku je lah. Di sekolah pagi petang Zuhur tu, asar rugi. Empat lagi kerja surau. Jadi kita rasa macam aku dah buat dah. Belum tu nak pergi sekolah tu, sekolah petang ya. Dah. Kita jawab tu. Acuh tak acuh. Kan kita solat. Acuh tak acuh. Itu zaman muda lah dulu kan. Itulah memang kita melalui tu zaman tu. Kita minta ampun lah kepada Allah. Kan? Jadi mungkin itu kalau kita dah masuk kelas belajar. Kalau kita belajar, kita tak tahu. Tak ada orang yang ingatkan kita. Dan mungkin kalau orang ingatkan kita kan, kita juga beranggapan seperti itu. Tak faham. Itulah ilmu kan Ustazah. Yalah. Orang dia buat alasan kata, saya tak tahu. Tak apalah kot. Kalau saya buat gitu-gitu je. Sebab saya tak tahu. Padahal dia tak tahu bahawasanya dia patut mencari ilmu tu. Patut memahami semayang yang akan dia buat tu. Faham betul-betul. Supaya diterima oleh Allah. Okey. Lagi ada apa? Lagi satu, bila kita dianggap kita sebagai peruntuh agama tu. Ya. Sedar ke kita tak solat je, solat tak sempurna je. Tapi solat yang tak sempurna pun dah dianggap sebagai perosak agama. Jadi mungkin bila kita solat, mustahil untuk kita anggap sebagai perosak agama. Ya. Orang menganggap merosak agama ni adalah orang yang syirik, orang yang melakukan yang besar-besar pada pandangan mata masyarakat. Lagipun kalau kita solat kat rumah kita, orang tu maksudnya keikhlasan yang untuk kita sendiri menilai. Keikhlasan yang kita lakukan dalam solat tu. Ini pun susah untuk menilai. Ada pengukur untuk menilai perbuatan kita tu. Ada kan? Ya. Yang menilai Allah. Mana kita dalam kerja buat kita tu, kita kena ada ihsan. Ihsan. Apa makna ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tara wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu kita beribadah kepada Allah
Seolah-olah kita melihat Allah. Allah. Kita naklah bayangkan kita melihat Allah. Mana Allah di depan kita, kita duduk semayang. Walaupun kita tak nampak dia, tetapi kita bayangkanlah juga bahasanya Allah melihat kita. Allah melihat kita. Kita tak boleh bayangkan bahasanya kita melihat Allah, kita bayangkan Allah melihat kita. Wa illam takun tarafu fa innahu yarak. Jadi itulah makna kita ada ihsan di dalam ibadah kita. Kita ada sifat ihsan yang kita lakukan dengan bersungguh-sungguh. Kita nak mendapat keperasaan itu bukannya susah, bukannya senang, susah. Okey. Mana keikhlasan itu penting. Okey, lagi ada sebelah sini kah Bunda nak bagi pandangan? Ustazah, ada satu perkara kat Ustazah. Ya. Solat tu tak bantu mencegah kemungkaran. Ya. Solat tu macam dah jadi rutin buat hari-hari tapi tidak membantu. Mana solat lah tapi pada masa yang sama rasuah pun buat. Mana tu kan. Juga ya. Dari segi fizikal memang 5 kali sehari sunat buat, pergi masjid sama-sama, tapi bila yang sama dia buat juga perkara mungkar ni lah. Itu yang kita takut juga. Dia jadi macam rutin je lah. Rutin je lah, tak macam tak memahami betul-betul kan. Tujuan Dan daripada dia solat. dia dah buat, dia rasa dia dah buat lah tanggungjawab dia. Yang tak tahu lah, takut tahap tu masih ada lah. Kita mengerjakan solat tapi tak berjaya mencegah kita daripada membuat fahsyak dan mungkar. Fahsyak dan mungkar. Kita kena faham fahsyak tu apa dia. Fahsyak tu adalah maknanya sikap-sikap yang sangat buruk lah. Yang mana termasuk kalau disebut fahisyatun, fawahish, fahsyak itu termasuk juga perkara-perkara yang zina, yang membawa kepada zina, fahsyak. Memang macam Datuk kata, macam tak ada apa-apa berlaku perkara tu, berleluasa sekarang ni. Dan ada statistiknya berapa telah berlaku anak luar nikah. Semalam kita dengar kan tentang statistik dia apa dalam TV semalam. Kita lihat ramainya. Puluh ribu anak yang didaftarkan tanpa itu fahsyak. Mana semayang tapi fahsyak berlaku juga. Kemungkaran berlaku juga. Itulah. Kemungkaran, segala rasuahnya, segala apanya semua. Seharusnya negeri Islam je dah ya, negeri Islam. Lepas tu solat pula. Kan? Sepatutnya tak ada berlaku begitu tapi banyak, paling banyak pula. Paling banyak berlaku. Itulah. Allah nak duga kita ni. Tertinggal jihad itu. Ya beluakum ayyukum ahsanu amala. Nak duga kita siapa yang lebih ihsan, lebih baik, lebih ihsan amalan dia. Tak ada ihsan lah dalam amalan. Seolah-olah tak ada menimbulkan rasa yang kita kata yang bersungguh-sungguh. Maksudnya Allah sedang melihat kita. Itulah dia. Bagaimana kita nak mendidik jiwa kita untuk sampai kepada itu, mana itu adalah memerlukan kepada latihan demi latihan. Kita banyak membaca, memahami apa-apa yang kita lakukan. Okey. Ada lagi? Kita tutup dengan doa lah Ustazah. Okeylah. Ada orang nak pergi sembahyang Jumaat kan? Orang nak pergi sembahyang Jumaat.
Jumaat tu ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita akan ambil Ya Ghafur, Ya Ghafur. Allah yang Maha Pengampun. yang hanya pengampun. Ya Ghafur Ustazah. Ya Ghafur, Ya Ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farqidhu ilaina 'inda hajatina ilaih wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhanku, simpankanlah apa yang kami pelajari pada hari ini dalam ingatan dan hati kami. Kembalikanlah ia kepada kami ketika kami memerlukannya. Dan janganlah golongkan kami dalam golongan orang yang lupa. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Ghafur. Sempena dengan hari Jumaat yang mulia ini ya Allah, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, yang Maha Pengampun. Innana zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana جدنا وهزلنا وخطئنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur. Wahai Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri kezaliman yang banyak. Sedangkan tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri kezaliman yang banyak. Sedangkan tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Maka ampunilah kami, ya Allah, dengan pengampunan dari sisi-Mu, ya Allah. Ampunilah kami dengan pengampunan dari sisi-Mu, ya Allah. Ampunilah kami dengan pengampunan dari sisi-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur. Serta rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, ampunilah kami. Ampunilah kami, ya Allah, kerana sesungguhnya dan kerana kesungguhan dan gurauan kami. Ya Allah, ampunilah kami kerana kesungguhan dan gurauan kami, kesalahan yang kami sengajakan maupun yang tidak kami sengajakan. Sesungguhnya semua itu telah kami lakukan, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah kesalahan kami, ya Allah, dan kebodohan kami yang melampaui batas dari kelakuan kami serta apa yang Engkau lebih mengetahui tentang diri kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wa minkum taqabbal ya karim.